Okey, hari ni kita akan belajar sambungan daripada 2 minggu lepas. Hari ni adalah berkaitan dengan permainan. Permainan hari ni ada 4 permainan. Pukul golek, bola lantunan, hoki terbang dengan satu lagi adalah usung balak. Ini adalah permainan dalam unit 5, rekreasi dan kesenggangan. Untuk yang pertama ini kita tengok permainan bola kecergasan. Pernah tengok tak bola kecergasan ni? Yang ini ni bola yang besar ni. Bola kecergasan besar dan satu lagi adalah bola kecergasan kecil. Bola ini dipanggil berbagai nama seperti bola imbangan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil balance ball, bola kelahiran ataupun burst ball, bola badan, body ball, bola gymnasium, gym ball, bola gimnastik, gymnastic ball, bola fisio, physio ball, bola sukan ataupun sport ball dan bola yoga ataupun yoga ball. Semua ni namanya adalah benda yang sama je. Ataupun dalam PJ ni kita panggil bola kecergasan. Cuma saiz dia ada yang besar dan ada yang kecil. Kalau kamu tengok dekat sini bola kecergasan, yang ini dalam bahasa untuk PJ pula dia gunakan fitball. Diperbuat daripada plastik. Plastik lembut yang mempunyai ukur lilit 35 cm sehingga 85 cm. So maknanya kalau yang kecil tu 35 cm lah, yang ni lah warna pink ni. Yang berwarna biru ni dia agak besar, 85 cm ukur lilit. Maknanya daripada sini kita ukur bulatan ni sampailah ke sini. 85 cm. Dan dia mengandungi angin lah. Dia lembut. Kalau kita pump kan, kalau kita pump dia kalau tegang-tegang lah. Kalau kita agak lembut sikit dia akan beralun sedikit lah. Jadi bola ini sering kali digunakan untuk terapi fizikal dan bola latihan untuk atlet. Antara aktiviti yang boleh dilakukan dengan bola kecergasan ialah aktiviti permainan bola kecergasan seperti permainan pukul golek dan bola lantunan. Itu dia punya intro untuk berkaitan dengan bola kecergasan ini. Kita teruskan dengan permainan yang pertama. Dia menggunakan bola kecergasan. Kalau kamu tengok dekat sini, permainan pukul golek. Permainan ini dimainkan oleh sekumpulan pemain sekurang-kurangnya 6 sehingga 12 orang. Kalau kamu tengok dekat sini dia ada satu bulatan. Lepas tu ada satu biji bola di tengah-tengah. Yang ni digunakan bola kecergasan yang besar. Bola kecergasan yang besar. Permainan ini dimainkan dengan menggunakan sebiji bola kecergasan yang berukur lilit sekurang-kurangnya 35 cm. So kalau yang kecil dia letih sedikit sebab dia kena tunduk. Dia kena tunduk dan dia akan pukul tu macam kaedah menyangga. Tahu tak menyangga macam mana kelas? Kaedah menyangga ni dia macam kita pegang cara permainan bola tampar. Bola tampar tu dia buat macam ni keadaan dia. So dia pukul macam tu. Kedua-dua tangan mesti dipegang. Dia buat macam berdoa terlebih dahulu. Lepas tu dia cantumkan antara dua jari. Dia pukul dalam keadaan menunduk. Kalau lebih kecil bola tu, pemain akan lebih menunduk lah. Kalau bola besar, dia kurang sedikit menunduk, kuranglah sakit pinggang. Atau lebih lah, sekurang-kurangnya 35 cm atau lebih. Yang sebaik-baiknya lebih lah. Seseorang pemain memerlukan kekuatan kaki, pinggang dan tangan sepanjang tempoh permainan. Permainan ini sangat menyeronokkan. Macam mana keadaan menyeronokkan ni? Dapat dimainkan oleh semua orang tanpa mengira jantina dan umur. So dia tak perlu nak pegang-pegang apa, tak perlu pegang tangan, dia hanya pukul bola sahaja. Itu dia punya kaedah permainan untuk pukul golek. Kalau kamu tengok dekat sini, permainan dimulakan. Macam tu. Dapat. Dia 11, pukul tak kena pada rakan, dia akan keluar. Nampak ke video saya ni? Kelas. Nampak
Nampak ke cikgu share ni? Nampak. Okey kaedah dia macam tu. Kita mesti pukul, mesti tepat pada rakan. Kalau jauh, dia akan terkeluar. Sampailah ada pemain yang buat silap. Nampak dia ada satu bulatan tu, dia dah siapkan dah cat. Kalau semuanya hebat, lambatlah sikit permainan ni. Nampak? Lapan keluar. Maknanya dia tak kena pada ruangan kaki tu, dia lepaskan sahaja. Jangan Okey, ambil pula. bila mulakan. Jangan ambil pula bola tu. Dia. Tujuh keluar. Okey, 6 mulakan permainan. Okey, 9 keluar. 6 mulakan permainan. Dia ambil jarak dalam sikit. Dia okay, 5 keluar. 6 dengan 10. Dia okey, 10 keluar. Nombor 6, Ana Johan. Pegang sekarang. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, macam tu keadaan dia. Okey, seterusnya kita tengok permainan bola lantunan. Okey, bola lantunan ini ialah permainan yang menggunakan bola kecergasan yang melibatkan 4 orang pemain dengan menggunakan gelanggang yang sesuai. Kalau dekat sini dia gunakan gelanggang bola tampar. Kalau kamu tengok ada court. Okey, lepas tu dia ada tiang bola tampar tersebut. Okey. Sekejap sikit lagi kita nak tengok. Permainan ini memerlukan kecekapan koordinasi untuk mengawal bola kecergasan kecil. Kamu tengok dekat sini ada satu bola kecergasan kecil. Lepas tu setiap pemain 4 orang ni, satu seorang dia pegang bola kecergasan yang besar. Okey. Bola yang berwarna pink yang kecil ini terlantun ke atas. So maknanya bola ini akan dilantunkan, okey, dan pemain-pemain ini akan menggunakan bola yang besar itu, okey, untuk melantunkan bola yang berwarna pink ini, yang kecil ini, ke arah gelanggang lawan tanpa menyentuh bola pink tu. Okey, kita tengok macam mana permainan ni dimainkan. Oh, dia pakai bola tampar pun boleh, tengok. Bola yang lembut lah. Yang ni dia guna bola tampar. Okey, ada pengadil akan paskan bola. Allah tak lepas. Okey, dia akan kira lah. Tak lepas. Okey, yang sebelah kiri tu akan dapat poin. Okey, faham ke permainan ni? Kelas? Faham kan? Faham. Okey, seterusnya permainan yang ketiga, hoki terbang. Sudah hoki terbang pula. So macam mana kaedah hoki terbang ni? Kalau kamu tengok dekat sini ramai pemain dalam gelanggang. Lepas tu dekat sebelah hujung, sebelah kiri dan sebelah kanan ini ada seorang yang memegang kayu hoki. Nampak tak? Okey, yang memegang kayu hoki sebelah kiri hujung dengan yang sebelah kanan hujung. Okey, kita tengok yang lain-lain tak ada pegang kayu hoki pun. Yang lain akan pegang gelung. Ni nampak tak gelung ni? Gelung akan dipas-paskan dia sehinggalah sampai kepada dia punya gol lah. Ni dianggap sebagai gol lah. Okey, kita tengok permainan hoki terbang merupakan permainan tradisional yang menyeronokkan dan menyihatkan tubuh badan. Okey, semua pemain perlu bergerak aktif mencari ruang serta bekerjasama membuat serangan bagi mendapatkan jaringan. Okey, semasa bertahan, pemain perlu mengawal pihak lawan daripada membuat jaringan.
Permainan ini sesuai dimainkan di kawasan yang lapang dengan menitik beratkan aspek keselamatan. Okey, kalau kamu tengok dekat sini ada cikgu ni, cuba kamu aturkan bagaimana hendak bertahan dengan baik. Kita perlu membuat baris di depan kawasan gol. Dia kata macam tu. Okey, kita tengok balik semula. Di depan kawasan gol untuk bertahan cikgu. Itu dia cadangan pemain tu. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, okey, ini adalah permainan hoki terbang. Tengok langkah demi langkah. Yang pertama ni, bentuk dua pasukan. Okey, dibentuk dua pasukan. Undian akan dibuat bagi memilih pasukan yang akan memulakan permainan. Okey, ada pengadil, guru lah sebagai pengadil. Dia akan buat undian menggunakan apa-apa cara. Kalau dekat sini mungkin contoh dia gunakan duit shilling. Akan lambung. Okey, sebelum lambung tu, ketua pasukan ini akan memilih lah sama angka ataupun gambar. Okey, yang dapat angka ataupun gambar, kalau dah dilambung, dia akan mulakan permainan terlebih dahulu. Okey, tengok yang kedua. Penjaga gol berada dalam bulatan. Okey, di belakang garisan pasukan pihak lawan secara bertentangan dengan pasukannya. Okey, kalaulah yang tadi ni. Okey, pemain yang berwarna kuning ni, okey, dia punya gol dia adalah di sebelah kiri sebenarnya. Tetapi yang menjaganya adalah yang berwarna biru. So, kalaulah pemain yang biru ni, dia akan lemparkan gegelong ni sampai kepada penjaga ni masuk sahaja kayu hoki tersebut, okey, gelong ke dalam kayu hoki, biru akan mendapat point, akan mendapat mata. Okey, macam tu cara dia. Okey, kalaulah pemain kuning, okey, dia akan pas-paskan gelong ni sampai kepada sebelah kanan. Okey, gelong yang di sebelah kanan ini akan dikawal oleh penjaga gol yang berwarna kuning. Kalau gelong dia kena pada kayu hoki tersebut, masuk ke dalam kayu hoki, kuning pula akan dapat mata. Okey, boleh faham? Faham ke kelas? Dia secara bertentangan. Penjaga gol ini berperanan untuk menerima gelong daripada pasukannya dengan menggunakan kayu hoki untuk mendapatkan skor. Okey, untuk mendapatkan skor. Pemain yang ketiga jangan, pemain akan melemparkan gelong kepada rakan. Pemain lawan akan bertindak sebagai penghalang dan berusaha mendapatkan gelong tersebut. Okey, permainan akan dimulakan semula apabila skor diperoleh. Okey, tempoh permainan bergantung kepada kesesuaian masa. Okey, nombor 4, pemain akan berusaha melempar gelong ke arah kayu hoki yang dipegang oleh penjaga gol untuk mendapatkan skor. Pihak lawan akan menghalang setiap gerakan gelong agar skor gagal diperoleh. Okey, itu dia punya kaedah dia. Okey, kita tengok bagaimana permainan hoki terbang ini dimainkan. Okey, selepas pemain mendapat gelong, pemain yang mendapat gelong tak boleh nak bergerak. Okey, dia macam permainan bola jaring juga. Tak dapat gelong, pemain tak boleh nak berlari lagi dah. Dia kena stay. Yang pemain yang tak ada gelong akan berlari, okey, untuk menerima gelong. Okey, dia tak kisah sama ada jatuh ke tak apa, tapi pemain akan cuba merebut, okey, merebut gelong tersebut. Dia macam seolah-olah macam bola jaring. Okey, boleh dapat, boleh bayangkan permainan ni macam mana? Bagi aktiviti kesenggangan yang terakhir ialah kita teruskan. Okey, aktiviti yang ke berapa tadi? Kita dah belajar beberapa aktiviti dah ni. Tadi apa yang pertama tadi? Bola kecergasan yang apa? Kita panggil apa? Pukul golek kan, betul tak? Yang pertama pukul golek. Selepas itu adalah bola lantunan. Okey, lepas itu barulah hoki terbang. Okey, hoki terbang. Okey, yang keempat, okey, yang terakhir adalah yang ni kita panggil usung balak. Okey, usung balak. Permainan usung balak merupakan permainan tradisional
yang membina kecergasan fizikal dan kecergasan mental, keperluan kepada daya tahan otot dan kekuatan otot serta semangat kesukanan yang tinggi membantu mencapai objektif permainan di samping kerjasama pasukan demi mengekalkan semangat kesukanan. Permainan ini mampu membentuk nilai-nilai murni seperti bekerjasama, toleransi dan tolong-menolong dalam mengimbangi kekuatan pasukan tersebut. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, ini gelanggang dia. Okey, ada gelanggang. Lepas tu, ada 4 bucu ni ditandakan dengan kon. Lepas tu, di tengah-tengah ini, ada satu garisan dan ada satu kon di garisan tersebut. Dan ada satu lagi kon di sebelah hujung gelanggang. Okey. Untuk pasukan, okey, kalau kita tengok kat sini, mungkin ada 5 atau 4 orang akan memegang balak tersebut. Dia akan bergerak, okey. Kalau ikutkan masa, kalau kena berlari lah. Okey, dia akan cuba untuk membawa balak tersebut, usung balak. Dia akan pusing, okey, mengikut gelong tersebut. Tak boleh awal. Mesti melepasi gelong dan patah balik. Itu kaedah dia. Okey, apa alatan dia? Kita tengok. Peralatan permainan usung balak, ada kon yang besar. Lepas tu ada pipe PVC. Okey, dia pipe PVC je tapi yang besar lah. Okey, dia tak berat mana pun. Okey, kalau dia guna yang dulu-dulu punya, memang betul-betul balak. Okey, next. Peralatan permainan usung balak berhalangan pula. Kalau ada halangan, dia perlu ada pipe PVC yang besar, besar. Lepas tu ada tayar. Ada kon kecil, ada halangan kecil, ada kon besar, lepas tu ada tiang halangan. Tiang halangan ni dia gunakan tiang lompat tinggi. Ada batang dan tiang dia. Okay, kita tengok apa yang dialog yang dipelajar-pelajar dengan cikgu ni dia beritahu ni. Pastikan balak dipikul dengan kemas. Sekiranya terlepas, pasukan kamu akan tersingkir. Maknanya dia akan pegang pipe PVC ni ataupun balak dengan kemas untuk setiap pasukan lah. Saya mesti berusaha untuk menang. Ni pasukan warna oranye ni beritahu. Saya mesti pastikan langkah pergerakan kami adalah sama. Okey, supaya tak terjatuh. Okey, supaya tak terlepas. Okey, kalaulah terlepas, maknanya pasukan tersebut akan terbatal. Okey, kalau kita tengok dekat sini, usung balak menggunakan beberapa batang kayu panjang yang mempunyai berat dan saiz yang sama. Okey, tengok. Usung balak berhalangan pula, halangan seperti tayar, silinder besar, kon kecil dan besar, halangan kecil dan tiang halangan boleh digunakan. Okey, kita tengok keselamatan. Pastikan murid memakai pakaian yang sesuai. Kawasan permainan perlu dipastikan tiada benda-benda tajam, pemain perlu sihat. Itu dia kata tu. Pemain perlu sihat dan membuat regangan sebelum mulakan permainan. Okey, kita teruskan. Adalah cara permainan usung balak. Okey, kita tengok cara permainan usung balak ini dilakukan. Okey, yang pertama, murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Okey, setiap pasukan ni bersedia di garisan permulaan ataupun penamat. Okey, apabila isyarat mula diberikan, setiap pasukan yang mengusung balak akan bergerak pantas menuju ke arah kon dan perlu berpatah balik ke garisan penamat. Batang kayu perlu dipegang erat oleh setiap ahli pasukan agar tidak terlepas semasa berlari. Okey, itu dia punya cara dia. Okey, kita tengok macam mana video pula. Tengok ni. Dia usung balak tersebut. Sampai pada garisan itu dia akan patah balik. Macam itu kaedah ni. Okey, terima kasih kepada Cikgu Farah Azura yang telah membuat slideshow ini. Okey, sampai di situ sahaja untuk kita bersiaran hari ini.